Hai, thank you weh sempat apa? Oh, bukan weh. Balik. Hai sayang. Thank you sayang sebab sayang dah klik kat video ni. Wah. Disebabkan I dah panggil you sayang, you kenalah like, share and subscribe. Sebab apa? I panggil you sayang sebab I tahu tak ada siapa lagi panggil you sayang hari ni. It was at this moment that he knew he fucked up. Stop it. Get some help. So disebabkan itu, I panggil you sayang. Okay, dekat tu je. Okay dah. Aku tak mau panggil apa sayang dah. Oh, panggil banyak-banyak rugi lah. Aduh, nak bayar. Sorry weh, intro aku macam gedik sikit. Sebab apa, hari ni aku nak membincangkan tentang satu kes berkaitan kasih dan sayang. Kasih dan sayang apa tu? Okay, tanpa membuang masa, let's check it out. So, hari ni aku nak berbincangkan tentang satu kes yang telah menarik ramai rakyat Indonesia pada tahun 2014. Okey, kes ni terjadi apabila seorang pekerja jalan raya telah menemui mayat seorang wanita di tepi jalan raya. Dan mayat itu telah dijumpai di Jalan Tol Bintara KM 49 Bekasi, Indonesia. Silap, Bekasi Timur, Indonesia. Pada 5 Mac 2014. Setelah mayat itu dibedah siasat, pihak polis dapat tahu identiti mayat tersebut. Okey, identiti mayat tersebut adalah Ade Sarah Angelina Suroto yang berusia 19 tahun. Dan Ade Sarah ni telah dilaporkan hilang pada 3 Mac 2014. Hampa nak tahu tak, kes ni bila disiasat lagi dan pembunuh dia pun kita dah tahu siapa yang bunuh Ade Sarah ni. Hampa nak tahu tak siapa yang bunuh Ade Sarah ni? Hampa jangan terkejut. Aku nak cakap pun aku rasa macam meremang bulu roma. Hampa nak tahu siapa? Yang membunuh Ade Sarah ni adalah ex-boyfriend dia sendiri. Oh, ex-boyfriend ni dia ada girlfriend. So, dia ex-boyfriend dengan ex-boyfriend girlfriend dia pergi bunuh Ade Sarah. Okay, by the way guys, ex-boyfriend dia ni bernama Ahmad Iman Al-Hafid yang berumur 19 tahun dan teman wanitanya adalah Ashifa Ramadhani berumur 19 tahun. Kes pembunuhan ni terjadi bila mana mereka bertiga ni mengalami salah faham. Tapi bagi aku salah faham dia ni sangat tak adil bagi Ade Sarah. Ade Sarah tu nonsense, dia tak tahu apa-apa. Dan kes ni telah mendapat pembelaan daripada pihak Mahkamah Indonesia dan hukuman telah dijatuhkan, iaitu hukuman penjara seumur hidup. Dan apa yang menarik tentang kes Ade Sarah ni adalah, untuk pengetahuan apa, hukuman yang telah dijatuhkan ke atas pesalah ni telah memecah rekod Indonesia. Sebab apa? Hukuman ni adalah hukuman pertama yang telah dijatuhkan ke atas orang termuda yang telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Ade Sarah Angelina Suroto ni adalah satu-satunya anak tunggal daripada pasangan Suroto dengan Elizabeth Diana. Ade Sarah ni adalah alumni SMA 36 Jakarta. SMA tu macam sekolah menengah. So Ade Sarah ni dah habis SPM lah. So selepas dia dah habis belajar dekat SMA tu, dia telah mendapat tawaran untuk melanjutkan pengajian dia di Universitas Bonda Mulia dan dia telah mengambil kos psikologi dan dia juga telah mengambil kelas tambahan iaitu kelas bahasa Jerman di Goethe Institution Jakarta. By the way guys, time Ade Sarah ni dia sekolah menengah, dia ni adalah berkapal dengan seorang mamat ni yang bernama Hafid. Dia orang ni couple dalam lebih kurang setahun lah kan. And then dia orang ni break up. Sebab apa? Sebab perbezaan agama. So lepas dia orang putus ni, dia orang pun bawa lah haluan masing-masing. Ade Sarah ni dia dah ada partner baru dan Hafid ni pun dah ada partner baru yang bernama Ashifa Ramadhani. Dan Ashifa ni pun satu sekolah dengan Ade Sarah ni. Kan Ade Sarah dengan Hafid ni dah break up, tapi Hafid ni still tak boleh nak move on. Dia still lagi chatting Ade Sarah, duk chat Ade Sarah. Weh Ade Sarah, aku nak kahan balik macam tu. Dan Hafid ni pun dah, dia kata ke Ade Sarah yang
dia nak get back balik dengan Adik Sarah, tapi Adik Sarah ni tak layan. Sebab apa? Adik Sarah ni kan dia ada power dia sendiri. Dan Hafiz ni selalu juga maki-maki Adik Sarah. Dia cakap, macam tu. Tapi Adik Sarah ni tak layan. Dan Hafiz ni juga selalu maki Adik Sarah dekat Twitter. So apa lagi, makwa Al-Hafiz ni pun dia cemburu dan marah dekat Adik Sarah. Tahu tak sebab apa? Iyalah weh, hang cuba bayangkan kalau Pak Wu hang tu dia menggedik dengan ex dia, apa hang rasa? Hang macam sakitnya tu di sini. Tapi yang bagusnya si Adik Sarah ni dia tak layan langsung si Hafiz ni. By the way guys, Hafiz ni kan dia selalu macam mengapi-apikan Ashifa ni. Dia kata macam-macam lah. Dia kata Adik Sarah tu better lagi, Adik Sarah tu lawa lagi, Adik Sarah tu. Dan dia mengapi-apikan Ashifa dengan perkataan yang bikin sakit hati lah. Macam kalau Pak Wu aku mengatakan ex dia lagi perfect, and then ex dia tu nak balik kat dia tu, aku rasa sakit hati dan marah gila dekat itulah si mak Wu dia. Marah. Lagipun si Hafiz ni dia macam mengapi-apikan Ashifa macam untuk membenci Adik Sarah more and more and more. Sebab apa? Hafiz ni dia macam bagi much more attention dekat Adik Sarah. Dia macam texting Adik Sarah, weh Adik Sarah, aku nak get back balik dengan hang, boleh tak? Dia cakap itulah inilah, macam membuatkan Ashifa ni lagi benci dekat Adik Sarah. Bila Ashifa ni tanya balik dekat Hafiz ni, hang dengan Adik Sarah tu ada apa-apa ke? Hafiz ni jawab, aku dengan dia tak ada apa. Kita orang dah break up. Kita orang dah zero, nothing. Dan hal ini yang membuatkan Ashifa ni bertambah jealous dan cemburu dekat Adik Sarah. Kiranya Hafiz dengan Ashifa ni selalu bergaduh lah sebabkan Hafiz ni gedik gatal kata bukti nak get back dengan ex dia. Padahal Adik Sarah ni tak salah apa-apa pun. Sebab apa? Adik Sarah ni memang dah tak mau dah dekat Hafiz tu. Dia cakap, cukup lah Hafiz, kita kan dah break up. Hang janganlah nak kat aku. Hang dah ada mak Wu, hampir je lah dekat mak Wu hang tu. Macam tu. Bagus Adik Sarah ni. Aku respect dekat Adik Sarah sebab apa? Adik Sarah ni dia tak menggedik dengan Hafiz. Tapi yang sedihnya, Adik Sarah ni menjadi manusia. So Hafiz ni telah buat satu plan. Dia nak jumpakan Adik Sarah dengan Ashifa untuk clearkan keadaan. Dia nak confess yang dia dengan Adik Sarah dah tak ada apa-apa. So daripada plan yang nak clearkan keadaan tu terus menjadi satu plan yang agak tragis. Hampa nak tahu tak kenapa? Si Hafiz ni dia geram gila dekat Adik Sarah sebab Adik Sarah ni kan dia time dia duk chat Adik Sarah nak ajak jumpa apa semua tu, tapi Adik Sarah tak layan. So disebabkan itu, plan tu telah berubah menjadi satu plan yang aku rasa tak patut jadi. Hampa nak tahu tak? Hafiz dengan Ashifa ni plan apa untuk nak kenakan Adik Sarah tu? Dia orang plan satu benda yang aku rasa tak wajar. Dia orang plan macam dia orang nak ajak cukup-cukup lah Adik Sarah ni. Seorang lagi dia orang memang nak plan nak ajak cukup-cukup Adik Sarah ni kan. Hampa tahu dia orang nak ajak dengan cara apa? Dia orang nak gunakan yang elektrik. Dia nak macam nak sengat dekat badan Adik Sarah untuk kenakan kejutan elektrik tu. Weh, jahat sangat kot weh. Kesian dia Adik Sarah. Adik Sarah tak tahu apa kot kan. Pada Isnin 3 Mac 2014, Adik Sarah ni telah dikatakan dia minta permission dekat mak pak dia untuk tidur kat rumah kawan dia. Dan pada 4 Mac 2014, Adik Sarah ni dikatakan pergi ke kelas bahasa Jerman di Goethe Institution. Okay, so dia nak pergi kelas bahasa Jerman dia. Time dia tengah tunggu train dekat stesen gondang dia, Ashifa ni tiba-tiba mai dekat Adik Sarah. Dia cakap macam ni tau. Dia cakap macam ni lah dekat Adik Sarah. Weh Adik Sarah, tolonglah mai pujuk Hafiz ni. Sebab apa? Hafiz ni dia macam dia tak mau makan pujukan aku dah weh. Aku tak tahu dia even tak mau cakap dengan aku. Aku rasa hang adalah orang yang paling betul untuk pujuk dia. Pada mulanya Adik Sarah ni dia tak mau ikut Ashifa ni sebab apa? Dia rasa Adik Sarah ni rasa dia macam dah tak ada kaitan dah dengan Hafiz dengan Ashifa ni kan. Dia memang dah tak ada kaitan. So buat apa dia nak pergi masuk campur dalam hubungan dia orang ni kan. Tapi si Ashifa ni dia macam cucuk Adik Sarah untuk ikut dia jumpa dengan Hafiz dekat kereta dia. Dia cucuk. Lala sekali Adik Sarah pun ikutlah Ashifa
pergi jumpa Hafiz dekat kereta dia. So kiranya dari sini kita dapat tahu yang Ashifah dengan Hafiz ni dah tahu jadual dan rutin Adisara. So kiranya dia orang memang dah plan very well nak kenakan Adisara. By the way guys, sebelum Adisara ni sempat ikut Ashifah, dia ada call kawan dia lah. Dia cakap dekat kawan dia, "Weh, sorry weh, aku lambat sikit kot pergi kat kelas. Sebab apa? Aku nak ikut si Ashifah, girlfriend ex-boyfriend aku ni. Dia cakap tau ada apa benda tau. Aku datang lewat lah kat kelas. Hang beritahu cikgu tau. Okay, bye." So lepas dia dah call kawan dia, bagi tahu apa semua tu kan, dia ikutlah si Ashifah pergi kat kereta Hafiz. So Ashifah, Hafiz dengan Adisara ni berada dalam satu kereta yang sama, iaitu Kia Visto milik Hafiz. Masa dia orang bertiga dalam kereta tu, mulalah drama si Hafiz dengan Ashifah ni. Dia macam acah-acah bergaduh, belah itu ini, semua bergaduh lah. So apa lagi, Ashifah pun menyelit lah dekat dia orang punya perbualan tu. Dia cakap dekat Hafiz, "Weh, hang ni tak baik lah maki-maki perempuan. Dia tu girlfriend hang kot. Hang ni cuba hang cakap elok-elok sikit. Takkan nak maki-maki dia apa semua tu kan." So Hafiz ni geram lah. Dia cakap kat Adisara macam ni, "Hang diam lah. Hang tak ada kaitan pun dalam hubungan kami. Hang nak bagi nasihat apa kat aku?" Dia cakap itu kan. So start dari situ mulalah pertengkaran mereka bertiga di dalam kereta. Tentu kereta tu dah jalan, dah bergerak. Aku tak tahu Hafiz ni nak bawa Adisara ni pergi mana, tapi yang aku tahu kereta tu bergerak lah. Dan hampa nak tahu tak, time dia pun duk bergaduh tu, tiba-tiba tangan si Hafiz ni, kan dia pegang steering, tangan si Hafiz ni tiba-tiba pukul si Adisara. Tengok kena si Adisara. Dia start dah pukul Adisara. So apa lagi, si Ashifah tu pun masuk jarum juga pi pukul Adisara. Si Ashifah ni dia pukul, dia tarik rambut, macam-macam lah dia buat dekat Adisara. Time kereta tu duk bergerak, hampir boleh pukul si Adisara tu. Gila tak ada otak. Dan aku geram lah. Hampa nak tahu tak, Adisara ni dikatakan telah menggigit tangan si Ashifah untuk melepaskan diri, tapi tidak berjaya. Hang boleh bayangkan betapa kuatnya si Ashifah ni. Hampa nak tahu tak, time Ashifah ni Hafiz ni dia pukul-pukul Adisara, Adisara ni sempat lagi weh dia cakap minta maaf. Kalau disebabkan hampa berdua aku bergaduh, aku minta maaf. Tapi dia orang ni ego dan tak nak memaafkan Adisara. Dan dia orang terus pukul si Adisara. So Adisara ni pun lemah lah, badan dia lemah. Dan hampa nak tahu tak Ashifah ni buat apa? Dia keluarkan laser elektrik tu, bagi kejutan elektrik dekat Adisara. Hampa tahu dia bagi kejutan elektrik tu berapa kali? Dia bagi sebanyak 3 kali. Babi sakit kot dah. Aku terkena wire elektrik yang duk charging, tiba-tiba elektrik dia leaking kan. Kena kat tangan pun macam disebabkan Adisara ni dah tak kuat dan dah tak tahan, dia pun pengsan. Yalah weh, dah kena pukul, dah kena tarik rambut, dah kena macam-macam, habis lebam satu badan. Tiba-tiba kena elektrik tu, dia apa lagi weh, pengsan lah. Hang nak expect apa kan. Time Adisara tu pengsan, Ashifah ni dia cari kertas dan dia konyok kertas tu macam bentuk bola. Dan hampa nak tahu dia buat apa? Dia masukkan dalam mulut Ashifah tu. Dia masukkan dalam sampai kat sini lah. Apa-apa dia sampai kat sini, dia sumbat kertas tu sampai kat sini. Disebabkan kertas tu tersumbat dekat dia punya, orang panggil anak tekak apa semua ni kan. Disebabkan itu Adisara kehilangan nyawa sebab sesak nafas. Okay, hampa nak tahu tak weh, actually niat si Ashifah tu memasukkan kertas dalam mulut Adisara ni adalah untuk bila dia dah sedar, dia tak menjerit. Sebab itulah si Ashifah tu memasukkan kertas dalam mulut dia. Tapi benda tu dah jadi benda lain. Dan kereta masih berjalan, Ashifah ni apa lagi, dia tengoklah Adisara ni pesepolah, kawan ni tak bangun lagi kan. Dia tengok Adisara dan dia cek nadi apa semua tu, tengok lagi. Dia telah mengatakan dekat si Hafiz yang si Adisara ni dah mati. Hampa nak tahu tak weh, Hafiz dengan Ashifah ni bila dia orang dapat tahu si Adisara tu dah mati, hampa tahu dia orang komplot, dia orang nak buang mayat Adisara tu. Tapi dia orang tak tahu nak buang kat mana. Dia orang tak tahu nak buang mayat Adisara tu kat mana. So dia orang pusing macam jauh jugalah dia orang pusing. Aku tak tahu daerah tu apa benda, tapi yang aku tahu dia orang pusing jauh sampailah pada
00.30 waktu Indonesia, kereta Hafiz ni tiba-tiba rosak kat tengah jalan. Dan kereta Hafiz ni dikatakan telah rosak dekat apartmen ITC Kemayoran. Dan Hafiz ni telah dikatakan dia telah meminta pertolongan driver teksi untuk tengoklah dekat kereta dia ni ada apa yang tak kena. Hampa tak tahu tak apa yang tak kena dekat kereta Hafiz ni. Kereta dia ni telah kehabisan ayak bateri dia. So dia minta dekat teksi tu untuk bagi kat dia ayak bateri lah. Dan driver teksi tu bagilah. Driver teksi tu pun tak syak apa-apa dan dia bagi, dan kereta Hafiz pun boleh berjalan seperti biasa. Tapi kereta Hafiz ni dia tak jalan jauh tau. Lebih kurang macam 200 meter lepas tu, hampa nak tahu apa terjadi. Kereta Hafiz ni pun rosak balik. So Hafiz ni ambil keputusan untuk minta pertolongan kawan dia. Dia call kawan dia, "Weh, tolong ku, kereta aku rosak kan." So kawan dia ni bawa lah ayak bateri. Dia bubuh. So kawan Hafiz ni pun datang dan tolong repair kereta dia. Dan hampa nak tahu, kawan Hafiz ni sempat lagi bertanya, "Weh, apa benda tu kat belakang si Hang tu?" Hang tahu tak Hafiz ni cakap apa? Tu mayat tu. Dia cakap macam tu. Mayat. Weh, mayat. Weh, mayat. Dan kawan dia tu pun macam tak ambil tahu dan tak ambil pot pasal benda tu. Dia ingat benda tu lawak je kan. It's just a joke. Padahal itu bukan joke. Itu adalah mayat. Betul. Gila. So waktu pun berlalu, kereta Hafiz pun boleh jalan, dan pada 11.00 waktu Indonesia Barat, kereta Hafiz ni pun boleh berjalan seperti biasa. Panjang juga waktu dia orang nak repair kereta tu kan, sebab kereta Hafiz tu kereta lama mungkin rosak kan. Kereta Hafiz ni pun boleh jalan. So dia orang pusing. Then dia orang terjumpa satu bengkel ni. So Hafiz ni decide untuk repair kereta dia dekat situ lah. Hampa nak tahu tak, time kereta tu di repair, mayat adik Sarah tu ada lagi weh dekat si belakang. Dan hampa nak tahu dia orang buat apa? Dia orang tutup je dengan pasmina. Dan paling hebatnya weh, tak ada siapa pun tahu yang dekat belakang tu adalah mayat. Hampa bayangkan weh. So kereta pun dah siap. Dia orang pun teruskan perjalanan dia orang. Dia orang duk fikir kat mana lah nak buang mayat adik Sarah ni. Kat mana lah nak buang, kat mana. Dan tiba-tiba pada 6 Mac 2014 pada pukul 4 pagi, Hafiz dan Ashifa setuju nak buang mayat adik Sarah ni dekat Jalan Tol Bintara KM 49 Bekasi Timur, Indonesia. Depa buang mayat tu dan apa lagi dia pecah wah. Gila, buang macam tu patut caw. Hang ni betul-betul tak ada otak. Pada pukul 5 pagi, seorang pekerja tol yang bernama Dindin telah berjumpai mayat seorang wanita, iaitu adik Sarah. Time mayat itu ditemui dalam keadaan yang sangat sedih. Muka adik Sarah tu membengkak, membiru, badan-badan lebam, apa semua tu. Kesian weh. Hang bayangkan macam mana. Dah berapa lama dah dia orang tu tinggal adik Sarah dalam kereta, pusing. Hang bayangkan keadaan mayat tu macam mana. Apa nak tahu tak mayat macam mana polis dapat tahu itu adalah adik Sarah? Okey, polis telah mendapati dia punya kad IC adik Sarah, still ada lagi dengan adik Sarah, dan gelang Java Jazz tu ada still lagi dekat tangan dia, dan dia punya cap jari. So polis dah dapat kena pasti itu adalah adik Sarah. Kiranya semua bukti identiti tu memang ada dekat adik Sarah, dan polis yakin itu adalah adik Sarah. Hasil bedah siasat pula mengatakan punca kematian adik Sarah ni adalah sesak nafas. Akibat salur pernafasan dia ni kan tersekat dengan kertas tu kan. Itu adalah punca utama kematian adik Sarah. Selain itu, badan adik Sarah ni dikatakan banyak gila kesan lebam-lebam, dan mayat adik Sarah ni telah selamat dikebumikan pada 7 Mac 2014. Hampa nak tahu tak, time adik Sarah tu dikatakan telah meninggal, hampa nak tahu tak apa reaksi Afiq dengan adik Sarah ni? Reaksi dia orang macam, aku rasa macam nak sepak mereka berdua. Sumpah weh, sakit hati dah. Sumpah, time ni pun aku rasa sakit hati. Kamu tahu tak? Dia orang macam acah-acah macam terkejut, dan dia orang macam terkejut lah. Dan si Hafiz ni sempat lagi tweet dekat Twitter dia. Dia cakap macam, takziah buat keluarga adik Sarah sebab pemergian adik Sarah bla 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 apa semua tu. Dia cakap macam tu. Aku rasa macam mencarut aku
Hampa nak tahu tak macam mana polis dapat tahu yang pembunuh adik Sarah ni adalah Hafiz dengan Ashifah? Hampa ingat tak sebelum adik Sarah ni dia ikut Ashifah pergi kat kereta Hafiz tu, dia sempat lagi call kawan dia, dan dari situlah polis dapat kena pasti siapa pembunuh adik Sarah. Itu adalah bukti yang paling kukuh weh. Dan selain itu, kawan adik Sarah ni pun juga mengatakan dia memang fed up gila dengan ex dia ni. Dia fed up habis-habis lah. Hampa nak tahu tak, time Hafiz dengan Ashifah ni di Berkas, Hafiz ni dia berada dekat hospital. Time tahu tak dia ada kat hospital sebab apa? Dia ada kat hospital sebab time tu mayat adik Sarah ni still lagi ada kat hospital. Dia macam nak tengok jenazah macam mana keadaan. Dan Ashifah ni time tu dia tengah ada kelas dekat dia punya university lah kan. Gila, aku tak boleh. Aku rasa paling gila Hafiz ni dah lah bunuh adik Sarah. Lepas tu dia pergi melawat pula mayat adik Sarah dekat hospital. Weh, dia rasa macam dia tak bersalah membunuh adik Sarah tu. Dan hampa nak tahu tak, time Ashifah ni ditangkap, Ashifah ni dia tak rasa bersalah. Dalam gambar dia ni dia tersenyum. Tengok gambar ni. Tengok. Oh my god. Itu sakit hati. Sidang hukuman terhadap kes adik Sarah ni telah dijatuhkan pada tarikh 9 Disember 2014 dan Hafiz dan Ashifah ni telah menceritakan kronologi pembunuhan adik Sarah ni secara detail. Dan hampa nak tahu tak, motif Hafiz membunuh adik Sarah ni adalah sebab adik Sarah ni dia tak mau keep in touch dengan Hafiz. My god, sebab tak mau keep in touch je bunuh adik Sarah. Tak ada otak weh. Dan motif Ashifah membunuh adik Sarah ni adalah sebab dia jealous sebab Hafiz ni boyfriend dia dikatakan selalu sangat duk chat adik Sarah, duk mesej adik Sarah, suruh duk get back apa semua. So dia takut adik Sarah ni get back balik dengan Hafiz. Dia mengambil keputusan untuk membunuh adik Sarah. Gila. Dan mereka telah mengakui perbuatan mereka terhadap adik Sarah. Hampa nak tahu tak, Hafiz dan Ashifah ni break up time persidangan tu juga. Akhirnya apa putus ya. Sedar. Dan hakim telah menjatuhkan hukuman selama 20 tahun penjara terhadap mereka berdua. Dan hampa nak tahu tak, time Ashifah dengar dia kena penjara 20 tahun, dia pingsan weh, dia menangis dan dia pingsan. Why are you crying? Alah, Caca pingsan tu Ham dah lah bunuh orang. Lepas tu Caca nak sedih play victim. Tapi pada 9 Julai 2015, hukuman mereka telah diberatkan lagi, iaitu mereka telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas perbuatan mereka tu. Hal ini kerana mereka telah membunuh satu-satunya zuriat daripada keluarga Suroto dengan Elizabeth Diana ni. Dan hampa nak tahu tak, hukuman ni adalah hukuman penjara yang telah dijatuhkan ke atas orang muda yang pertama di Indonesia. Sebab itulah kes ni macam wow, gila. Dah lah, aku rasa macam puas hati lah. Sebab mereka telah dipenjarakan seumur hidup. Oh my god! By the way guys, hampa kena ingat kalau hampa rasa ada banyak ex tu seronok dan hampa rasa Macam wow, aku hebat sebab aku ada banyak ex. hampa fikir balik betul-betul, hampa dengar betul-betul, hampa fikir betul-betul. Kalau hampa rasa kes ni macam tak cukup bagi hampa pengajaran untuk ada banyak partner, ada banyak bekas boyfriend or girlfriends, aku tak tahu nak kata apa. Aku pun takut ada banyak boyfriend. Aku takut nanti jadi kes macam ni. Kita tak tahu. By the way guys, thank you sebab hampa dah tengok cerita ni sampai habis. Aku sangat appreciate. Thank you. By the way, bye.